Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Dalam channel ini saya ada berkongsi e-learning class, video-video PC dan aktiviti-aktiviti kegemaran saya. Saya juga ada menyediakan tutorial digital tentang pendidikan dan banyak lagi di bawah satu channel. Jadi, jika anda baru di sini, sila like, share dan subscribe kepada channel saya. Okey, selamat pagi semua. Selamat pagi cikgu. Ya. Selamat pagi. Saya nak start presentation. Okey, boleh start. Hari ini kami akan membuat presentation tentang bagaimana data bagi sistem pinjaman buku di perpustakaan. Ini merupakan isi kandungan presentation kami. Next. Ini merupakan pernyataan masalah. Dalam pernyataan masalah, pengatur cara akan mengenal pasti masalah keperluan sistem dan perisian serta sasaran pengguna. Selain itu, dia perlu mengenal pasti input, proses dan output bagi atur cara yang akan dibina. Dia juga perlu mengenal pasti struktur, kawalan dan jenis data bagi atur cara yang akan dibina. Dan membuat soal sendiri dan pemerhatian bagi mengetahui keperluan pelanggan. Dia juga perlu mengenal pasti input yang telah dimasukkan ke dalam atur cara dan proses yang terlibatkan dalam atur cara. Akhir sekali, dia mestilah mengenal pasti apa yang dikeluarkan. Ini dalam fasa analisis masalah, teknik reraian telah digunakan dalam fasa ini. Teknik reraian memecahkan masalah besar iaitu membina pangkalan data bagi sistem pinjaman buku di perpustakaan kepada beberapa bahagian-bahagian kecil, iaitu menentukan senarai murid dan menentukan senarai buku. Jika telah menentukan kedua-dua masalah kecil tersebut, proses membina pangkalan data bagi sistem pinjaman buku di perpustakaan akan menjadi lebih mudah dan ringkas. Antarmuka bermaksud interface digunakan untuk mengekal pasti kandungan yang ada di antara muka sistem pinjaman buku. Butang yang ada di antara muka sistem pinjaman buku ialah rekod buku dan rekod. Dalam fasa penggodaan sudut ini merupakan sudut bagi pangkalan data sistem pinjaman buku di perpustakaan. Butang table of books diklik, rekod buku akan dipaparkan. Jika tidak, ulang dari langkah 2. Jika butang table of students diklik, rekod murid akan dipaparkan. Jika tidak, ulang dari langkah 2. Buku yang telah dipinjam akan dipaparkan. Jika tidak, ulang dari langkah 2. Tamat. Itu saja untuk pseudocode. Fasa pengujian dan penyelesaian. 3 jenis ralat. Yang pertama ialah ralat sinteks. Ralat sinteks adalah penggunaan sinteks sesuatu bahasa pengaturcaraan yang tidak betul. Ralat masalahan disebabkan oleh kemasukan data yang tidak menepati kehendakan arahan dan akan menyebabkan pelaksanaan atur cara terhenti secara tiba-tiba dengan mengeluarkan paparan mesej ralat yang tertentu. Ralat logik disebabkan oleh kesilapan logik pengatur cara sehingga menyebabkan atur cara menghasilkan output yang salah. Teknik penggesaman corak bagi fasa pengujian dan jenis ralat sinteks. Kesalahan mengejar kata kunci, kesalahan atau tertinggal tanda-tanda contoh, tanda kurung, tanda titik bertindih, tanda petik dan lain-lain. Kesalahan menggunakan sinteks bahasa, kesalahan menggunakan indent. Dia akan memaparkan perkataan invalid sinteks. Ralat masalahan. Kesalahan memberikan atau tidak memberikan jenis data kepada pemboleh ubah. Kesalahan menggunakan pemboleh ubah atau pemula yang tidak wujud. Kesalahan melakukan pembahagian. Kesalahan menggunakan operator matematik atau operator logik pada pemboleh ubah yang berjenis data string. Punca ralatnya ialah semua. Paparan mesej ralat akan menyatakan baris yang mana kod arahan adalah salah.
Contohnya line 13. Relat logik. Kesalahan membuat pengiraan. Kesalahan ungkapan volume. Kesalahan menggunakan operator. Bentangnya ialah semua paparan akan menunjukkan data input dan maklumat output, tetapi outputnya tidak betul. Contoh kesalahan adalah sinteks. Contohnya kesalahan dan akan mewujudkan mesej relat sinteks yang telah dipaparkan. Cara pembentukan relat sinteks ialah simbol ini perlu ditukarkan kepada simbol ini dan selepas relat sinteks dibetulkan, tiada mesej relat sinteks dan pertanyaan dipaparkan. Contoh kesalahan relat logik. Pertanyaan ini adalah untuk mencari data murid dari kelas 3A2 yang belum memulangkan buku. Inilah merupakan query yang telah dimasukkan untuk mencari data tersebut. Contoh kesalahan relat logik ialah operator OR adalah salah untuk memuaskan kriteria bagi kegunaan pertanyaan tersebut. Inilah apa yang telah didapatkan. Apa adalah semua murid yang tidak memulangkan buku akibat kriteria bagi query adalah untuk mencari data murid yang tidak memulangkan buku atau murid dari kelas 3A2. Pembetulan relat logik. Operator yang sesuai bagi keadaan ini adalah operator AND. Hal ini demikian kerana data yang hendak dicari adalah murid dari 3A2 dan belum memulangkan buku. Oleh itu, output yang betul akan dipaparkan. Output tersebut memuaskan kriteria data yang hendak dicarikan, iaitu murid dari kelas 3A2 dan yang belum memulangkan buku. Menambahbaikan pangkalan data. Untuk menambahbaikan pangkalan data bagi sistem pinjaman buku di perpustakaan, kami akan tambah butang Add Record. Ini membolehkan pengguna menambahkan record-record yang diingini ke dalam pangkalan data dengan cepat dan mudah. Dan juga butang Remove Record. Ini dapat membolehkan pengguna memadamkan rekod dipilih yang tidak akan digunakan lagi dalam pangkalan data dengan cepat dan mudah. Akhirnya, record search bar. Ini dapat membolehkan pengguna mencari rekod buku mungkin yang meminjam sesuatu buku dan status buku yang dengan lebih cepat dan mudah. Sekian, terima kasih. Inilah pangkalan data kita. Inilah main menu. Ada 4 butang. Butang pertama adalah table of books. Di sini boleh lihat semua buku dalam perpustakaan dan boleh refresh. Butang yang kedua adalah table of students, yaitu semua murid. Butang ketiga adalah table of students that borrow a book. Di sini boleh lihat semua murid yang pinjam buku. Butang yang keempat adalah table of books borrowed. Di sini boleh lihat semua buku yang dipinjam. Okey, boleh tunjukkan saya bagaimana kamu nak tambahkan orang yang meminjam buku? Boleh tambah orang yang meminjam buku? Cikgu, itu penambahbaikan. Okey. Jadi kamu punya database hanya boleh display saja. Boleh tambah tak? Tak boleh. Tak boleh. Okey. Group low user. Cikgu boleh dengar. Boleh dengar? Nanti ya. Okey, tak apa. Saya bagi masa. Cikgu boleh nampak tak? Boleh nampak? Cikgu, boleh saya mula sekarang? Okey, boleh mula. Selamat pagi kepada cikgu dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya ingin membentangkan projek ASK. Dan
saya mempunyai beberapa ahli kumpulan, yaitu Nicholas Yap Buin, Luo Zhuosheng, Lau Yizhe Eiffel, Lim Zhenjiang, dan Heng Jingchen. Kami dari kelas 3 EK2. Fasa pembangunan atau cara terdapat 5 fasa, yaitu analisis masalah, reka bentuk atau cara pengikutan, pengujian dan penelitian dan dokumentasi. Analisis masalah. Anda diminta menulis pangkalan data bagi sistem pinjaman buku di perpustakaan. Minimum data ialah 55 pelajar, manakala jumlah buku minimum ialah 100 buah buku. Pernyataan masalah. Mengenal pasti input yang diperlukan, yaitu ID pengguna, kata laluan dan pemilihan, nama buku, penulis, penerbit, nombor sekolah pelajar, nama pelajar, tarikh pinjaman untuk pinjaman buku. Penambahan rekod baharu bagi pelajar, penambahan rekod baharu bagi buku. Kedua, mengenal pasti proses yang terlibat, iaitu proses mengenal pasti sama ada ID pengguna dan kata laluan yang dimasukkan adalah betul. Proses mengenal pasti nama buku, penulis, penerbit sesebuah buku. Proses mengenal pasti nombor sekolah pelajar, nama pelajar. Ketiga, struktur kawalan yang terlibat, iaitu struktur kawalan ulangan sehingga dan struktur kawalan sebagai pilihan. Mengenal pasti output yang diperlukan, iaitu satu menu utama yang membolehkan pengguna membuat pinjaman buku, menambah rekod baru bagi pelajar dan buku, serta melihat rekod pinjaman belajar. Satu report yang menunjukkan nama buku, penulis, penerbit, nombor sekolah pelajar, nama pelajar, hari pinjaman. Dan akhirnya jenis data yang digunakan, yaitu string dan integer. Seterusnya saya akan meneruskan fasa reka bentuk atau cara. Dalam fasa ini, pengatur cara akan menulis pseudocode, melukis data halia, dan mereka bentuk antara muka pengguna. Dalam fasa ini, teknik pengejaman corak digunakan. Selepas masalah besar dileraikan, setiap bahagian kecil akan dianalisis untuk mengejam corak-corak yang tertentu sekiranya ada, supaya masalah dapat diselesaikan dengan efisien. Berikut merujukkan corak-corak yang terdapat dalam masalah-masalah kecil. Persamaan ialah rekod murid buku dan pinjaman buku, manakala perbezaan ialah info murid dan info buku. Pseudocode. Mula, masukkan kepada menu utama, tentukan keinginan pengguna menyemak senarai pelajar. Jika ya, masukkan kepada menu menyemak senarai pelajar. Masukkan nama pelajar yang ingin disemak. Dapatkan info pelajar tersebut. Tamat jika. Jika tidak, tamat jika. Tentukan keinginan pengguna menyemak senarai buku. Jika ya, masukkan kepada menu menyemak senarai buku. Masukkan nama buku yang ingin disemak. Dapatkan info buku tersebut. Tamat jika. Jika tidak, tamat jika. Tentukan keinginan pengguna menyemak senarai rekod pinjaman buku. Jika ya, masukkan kepada menu menyemak senarai rekod pinjaman buku. Masukkan nama rekod buku yang ingin disemak. Dapatkan info rekod buku tersebut. Tamat jika. Jika tidak, tamat jika. Tentukan keinginan pengguna menambah rekod pengguna. Jika pengguna ingin menambah rekod pelajar, tambah ID, nombor sekolah, nama murid, dan jantina. Tamat jika. Jika pengguna ingin menambah rekod buku, tambah ID, nama buku, pengarang buku, dan publisher buku. Tamat jika. Jika pengguna ingin menambah rekod pinjaman buku, tambah ID murid, nombor sekolah, nama murid, dan jantina. ID, nama pengarang buku, dan publisher buku. Tamat jika. Jika tidak, tamat jika. Hanya tamat. Next. Ini tata area kami. Next.
Dalam fasa ini, saya akan memilih bahasa pengaturcaraan. Contohnya Python dan perisian pengaturcaraan, misalnya PyScripter dan IDLE. Okey, Seterusnya, sekejap. saya Ah, mengekor siapa present? Okey, Lo Yize. Kamu guna Python untuk database kah? tak. Ini hanya pengaturcaraan. Saya guna ini untuk pengaturcaraan. Kamu guna Python untuk pengaturcaraan. Ah, ini contoh saja. Contoh, sepatutnya kamu kena tulis apa? Dalam fasa ini saya menggunakan Microsoft Access. Betul. Okey, next. Kemudian saya akan mengekod atau cara berdasarkan pseudocode dan catahalil. Ini merupakan database pertama saya. Dalam database ini mempunyai nama, jantina, dan nombor sekolah. Manakala dalam database yang kedua mempunyai nama buku, nama pengarang, dan nama penerbit. Pengujian dan penyelesaian. Dalam fasa ini, saya akan menguji atau cara yang telah ditulis bagi mengesan dan membetulkan sebarang ralat yang terdapat pada atau cara. Mengenal pasti ralat-ralat yang ada terdapat 3 jenis ralat, yaitu ralat sintaks, ralat masa larian, dan ralat logik. Ralat sintaks, ralat yang disebabkan oleh penggunaan sintaks sesuatu bahasa pengaturcaraan yang tidak betul dalam penulisan atau cara. Ralat masa larian, ralat yang disebabkan oleh kemasukan data yang tidak menepati kehendak arahan. Ralat ini akan menyebabkan pelaksanaan atau cara terhenti secara tiba-tiba dengan mengeluarkan paparan mesej ralat yang tertentu. Ralat logik, ralat yang disebabkan oleh kesilapan logik pengatur cara sehingga menyebabkan atau cara menghasilkan output yang salah. Boleh runkan kamu punya database? Kita mesti login program ini sebagai administrator. Bagus. Yang mesti type username kita. Jika salah akan paparkan incorrect user ID. Okey, bagus. Jika type wrong password akan papar incorrect password. Ini ya menu ada menu library book record kita. Okey, bagus. Ini adalah menu. Kita boleh select buku murid dan loaded. Kita boleh menambah buku dengan klik ini dan menambah mana buku. Kita juga boleh menambah student. Kamu ada semua kebanyakan ciri-cirinya. Select buku dan select murid dan loaded dan add record. Information ini akan pergi ke sini. Selamat pagi saya ucapkan kepada cikgu dan murid-murid saya. Rakan-rakan saya. Okey, bukan murid-murid saya. Pagi ini kita akan membentangkan projek ASK kita. Saya Lim Hong Kai dan ini ialah ahli kumpulan saya. Analisis masalah. Terdapat beberapa masalah yang perlu dianalisis dalam projek ini. Tentukan dua entiti dalam pangkalan data, yaitu buku dan pelajar. Tentukan kekunci prima bagi entiti buku yaitu nama buku, manakala kekunci prima dan kekunci asing bagi entiti pelajar ialah ID murid dan nama buku. Pastikan ID murid-murid yang meminjam buku. Pastikan nama murid-murid yang meminjam buku. Mengenal pasti kelas murid-murid yang meminjam buku di perpustakaan. Tentukan penomboran buku-buku yang didapati dalam perpustakaan. Tentukan nama buku-buku yang terdapat di dalam perpustakaan. Tentukan murid-murid yang lewat memulangkan buku. Penyertaan masalah.
Dalam penyertaan masalah kita, terdapat input, output, dan proses. Bagi input, antara termasuklah ID murid, nama murid, kelas murid, penomboran buku, dan nama buku. Sekarang, ahli kumpulan saya akan teruskan presentation ini. Yang seterusnya adalah output. Antara output adalah ID murid yang lewat memulakan buku, nama murid yang lewat memulakan buku, nama kelas murid yang lewat memulangkan buku, penomboran buku yang belum dipulangkan oleh murid, dan nama buku yang belum dipulangkan oleh murid. Nah, selepas itu adalah struktur kawalan. Antara struktur kawalan yang digunakan ialah struktur kawalan dui pilihan dan struktur ulangan while. Dan jenis data adalah short text dan boolean. Seterusnya adalah proses. Proses ialah proses menentukan murid-murid yang lewat memulangkan buku, proses mencari rekod buku dan rekod murid, dan proses menghasilkan laporan-laporan. Dan untuk fasa seterusnya saya akan pas ke orang yang seterusnya. Seterusnya merupakan fasa reka bentuk atau cara. Ini merupakan pseudocode kita. Pada bulannya, setkan senarai ID murid sebagai E4138, E4141, E4152, E4153, E4119, dan E412120. Setkan senarai nama murid sebagai Kevin Ko Kai Yuan, Jared Chu Yao Ren, Lim Ting Yuan, Lim Yi Qin, Ma Wen Xuan, Ng Yi Tin. Seterusnya, setkan senarai kelas sebagai 3E3, 3B2, 3B3, 3EK2, dan 3B3. Setkan senarai nombor buku sebagai 50, 53, 76, 77, 19, dan 20. Kemudian setkan senarai nama buku sebagai Malay 13, Malay 16, Chinese 2, Chinese 3, Inggris 90, dan Inggris 20. Dan akhirnya setkan senarai LED dan paparkan senarai. Ini merupakan catatan akhir kita. Next. Di menu utama ada buku, pelajar, pinjam buku, dan late student. Selepas type nama buku, akan wujud nombor buku dan tarikh. Selepas itu kamu akan kamu punya buku. Contohnya kamu type Chinese, dia akan wujud nombor buku yaitu 2000. Seterusnya adalah masa harian. Kesilapan menggunakan atribut nama perlu tukar kepada nama murid. Akhir sekali adalah logik. Dalam fasa penambahbaikan, kami telah menghiaskan menu utama kepada menu yang lebih cantik, dan saiz huruf besar menjadi lebih jelas dan besar. Selain itu, kami juga menambah function menambah rekod buku dan function menambah rekod murid. User interface telah dibaiki dan menjadi lebih kemas. Kemudian, kami juga menambah function menambah rekod pelajar dan function memadam rekod pelajar. Dan akhirnya, kami juga menambah baik itu laporan student yang lewat memulangkan buku. Sekian, terima kasih. Okey. Cikgu, kamu mau tengok itu penambahbaikan? Boleh. Itu database. Okey, boleh tunjuk kepada saya. Ini form buku, dan boleh add buku dan delete buku. Next, go to pergi itu late student. Ini merupakan report late student. Selepas penambahbaikan, ia menjadi lebih kemas.
dan lebih cantik. Ya, bagus. Lebih kemas dan lebih cantik. Okey, penambahbaikan ni bagus. Cikgu, kami sudah habis present. Okey. Okey, terima kasih. Okey, atas presentation kamu. Okey, kita akan bertemu pada kelas yang akan datang. Okey, boleh endkan kamu punya meeting.